kami memilih tema pencemaran alam sekitar dan akan memfokuskan kepada pencemaran air. Kumpulan kami memilih tajuk kelalaian industri dan masyarakat punca pencemaran air kerana isu pencemaran air hangat diperkatakan oleh masyarakat. Pencemaran air kebiasaannya berlaku disebabkan oleh masalah pembuangan sampah sarap oleh sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan pembuangan sisa toksik daripada kilang yang berhampiran dengan kawasan sungai. Bagi manusia, air adalah keperluan utama dalam kehidupan harian. Air adalah elemen terbesar dalam tubuh badan manusia dan dikatakan kira-kira 70% merupakan air. Namun begitu, saban hari kehidupan masyarakat semakin terjejas. Ini kerana punca bagi manusia mendapatkan sumber air seperti sungai, saliran dan parit semakin tercemar. Pencemaran didefinisikan sebagai perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling. Air pula didefinisikan sebagai cecair yang terbentuk daripada 2 bahagian hidrogen dan 1 bahagian oksigen yang dalam keadaan murni dan tidak mempunyai warna, bau atau rasa. Oleh itu, dapat kita kaitkan bahawa pencemaran air ini adalah perbuatan mencemarkan atau mengotorkan sumber-sumber air seperti sungai, saliran, kolam dan laut. Kami memilih untuk membuat kajian ke atas pencemaran air kerana berdasarkan kepada Astro Awani Online tahun 2018, Rahimah menyatakan bahawa seperti yang didedahkan oleh Jabatan Alam Sekitar, disenaraikan sebanyak 51 sungai telah tercemar berdasarkan laporan kualiti alam sekeliling 2017. Raja berikut menunjukkan senarai 51 sungai telah tercemar di Malaysia. Di samping itu, tujuan kumpulan kami membuat kajian pencemaran air ini adalah kerana pada tahun 2019, sebuah sungai yang tercemar hangat diperkatakan oleh masyarakat di negara ini kerana sungai tersebut mencatatkan kadar pencemaran yang terlalu tinggi. Sungai itu adalah Sungai Kim Kim yang terletak di Pasir Gudang, Johor Bahru. Berdasarkan kepada berita harian online pada tahun 2019, Ifwan menyatakan bahawa kadar pencemaran Sungai Kim Kim di sini yang pernah menjadi punca pencemaran toksik akibat pembuangan sisa kimia pada Mac lalu didakwa terlalu tinggi sehingga mencecah 153 kali ganda daripada bacaan sepatutnya. Berdasarkan kepada sinar harian online pada tahun 2020, Nur Azura menyatakan bahawa kejadian yang berlaku pada Sungai Kim Kim tahun 2019 iaitu setahun yang lalu dikatakan kembali bertoksik. Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP diisytiharkan oleh kerajaan di mana semua kilang diarahkan untuk ditutup, air sungai didapati kelihatan bersih berbanding sewaktu kilang-kilang dibuka dan beroperasi seperti biasa. Namun begitu, penduduk di kawasan tersebut mendapati sungai kembali berlumpur dan berkeladak hitam serta kadang-kadang sungai itu berminyak. Penduduk juga yakin bahawa sehingga kini pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut masih membuat aktiviti membuang sisa kimia ke dalam sungai tersebut kerana segelintir anak-anak penduduk di kawasan tersebut memaklumkan bahawa ada pelajar yang mengalami simptom sama seperti setahun yang lalu ketika Sungai Kim Kim tercemar pada tahun 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azatul Amira binti Noh, nama matrik 280780. Saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor pencemaran air. Faktor yang pertama adalah sikap masyarakat yang suka membuang sampah di merata-rata tempat. Sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan tidak cermat ini telah menyebabkan ramai pihak yang perlu menanggung akibatnya. Ini dapat dibuktikan melalui artikel daripada Mstar Online yang menerangkan bahawa kira-kira dalam 300,000 tan sampah telah dibuang ke dalam sungai setiap tahun sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran air. Faktor yang seterusnya adalah pembuangan bahan toksik. Ia disebabkan oleh tindak balas kimia dan seterusnya berlakunya pencemaran air yang teruk. Sikap pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab ini telah membuang bahan toksik ke dalam sungai secara haram kerana ianya tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Hal ini dapat kita buktikan melalui artikel yang saya petik daripada Astro Awani yang menyatakan bahawa pencemaran air di Sungai Kim Kim berlaku akibat pembuangan bahan toksik secara haram oleh sebuah kilang pemprosesan tayar. Faktor yang ketiga adalah wujudnya pembangunan yang pesat. Hal ini adalah kerana sesetengah pihak telah merancang ataupun merangka pembangunan yang tidak rasional di mana mereka tidak mematuhi peraturan dan garis panduan untuk melindungi alam sekitar.
Ini dapat dibuktikan melalui artikel daripada Sinar Harian di mana operasi LRA Jalan Baru terpaksa diberhentikan akibat kerana aduan rakyat mengenai berlakunya pencemaran air. Faktor yang terakhir adalah sistem kumbahan yang tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh pembuangan air buangan ke badan air tanpa rawatan yang betul. Ianya juga telah menyebabkan kehidupan akuatik terancam. Hal ini kerana bahan pencemar mempunyai pelbagai bahan kimia, patogen serta menyebabkan berlakunya perubahan fizikal terhadap air sungai seperti mempunyai suhu yang tinggi. Faktor ini dapat dibuktikan melalui daripada Harian Metro yang menerangkan bahawa ratusan ikan telah mati akibat oleh air sisa kumbahan yang tidak dirawat. Terima kasih. Kesan pencemaran air kepada semangat nasionalisme dan patriotisme. Terdapat banyak kesan-kesan pencemaran air kepada semangat nasionalisme dan patriotisme yang dalam kajian yang kami telah buat. Antaranya ialah rakyat yang tiada perasaan cinta kepada tanah air. Rakyat tidak mengambil sebarang berat tentang pencemaran air di sungai. Contohnya, kilang-kilang yang terdekat di sungai mengambil kesempatan untuk membuang sisa buangan seperti toksik dalam sungai. Ini menunjukkan pemilik kilang itu tidak mempunyai sikap semangat nasionalisme. Kesan yang kedua ialah keharmonian dan keamanan negara akan dijejas. Rakyat berasa tidak tenteram dan pertempuran satu sama lain. Contohnya, penduduk berasa tidak puas hati dan perasaan marah kerana kilang-kilang membuang bahan kimia seperti minyak kotor di dalam sungai. Kesan yang terakhirnya ialah kesatupaduan antara rakyat terjejas. Contohnya, penduduk terdekat di sungai yang mengalami pencemaran air tidak membuat apa-apa aduan ataupun laporan kepada pihak tertentu. Jadi, rakyat tidak bincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah pada masa depan. Selamat pagi Dr. dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Ke Sing, nombor matrik ialah 280653. Hari ini, saya akan membentangkan tentang kesan pencemaran air terhadap pembinaan negara dan bangsa, di mana saya akan fokus kepada aspek kesihatan dan keselamatan rakyat, nama baik negara dan juga keindahan alam sekitar. Seperti yang kita tahu, pencemaran air telah menjejaskan kesihatan dan keselamatan rakyat kerana apabila kita makan hidupan akuatik yang dihidat penyakit dan minum air yang tercemar. Dengan ini, kerajaan kita terpaksa mengeluarkan wang yang lebih banyak untuk menyediakan rawatan perubatan dan ini telah mengurangkan wang kebajikan yang dapat diberi kepada rakyat kita. Dengan ini, masyarakat kita yang kurang berkemampuan mungkin akan terlibat dalam kes jenayah dan ini telah menjejaskan keselamatan masyarakat kita. Yang kedua, pencemaran air telah menjatuhkan dan memburukkan nama baik negara kita kerana masalah ini berlaku disebabkan oleh sikap masyarakat kita yang tidak beretika dan tidak bertanggungjawab kerana mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan negara. Keadaan ini telah menyebabkan orang asing memandang rendah terhadap negara Malaysia kerana rakyat Malaysia tidak berfikir jauh tentang masa depan dan juga pembangunan negara sendiri. Yang ketiga, pencemaran air telah menjejaskan keindahan alam sekitar di mana ia memberi kesan terhadap sektor pelancongan disebabkan oleh keadaan sungai yang kotor. Bukan itu sahaja, pencemaran air juga menyebabkan sebahagian hidupan akuatik menghadapi masalah kepupusan di mana telah merugikan generasi yang akan datang. Oleh itu, jelasnya isu pencemaran air sememangnya meninggalkan kesan kepada masyarakat kita dari berbagai bidang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Roslina binti Rosdi, nombor matrik 280785. Terdapat pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan supaya pencemaran air ini dapat diminimumkan.
Pertama sekali, pelbagai kempen yang boleh diadakan seperti gotong royong, pembersihan kawasan sungai, dan yang paling penting ialah kempen kesedaran kepada sektor-sektor perindustrian. Pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang dan memperketatkan lagi undang-undang yang telah ada. Sebagai contoh, pihak kerajaan mestilah membuat rutin pemantauan terhadap sektor-sektor perindustrian yang berhampiran dengan sungai sekurang-kurangnya sebulan sekali. Di samping itu, pihak kerajaan boleh mengenakan saman yang tinggi terhadap pihak yang bersalah dengan mengenakan hukuman penjara tidak lebih daripada 2 tahun atau denda tidak lebih daripada RM25,000 atau kedua-duanya sekali. Selain itu, pihak berkuasa tempatan juga perlu mengambil tindakan tegas dengan menarik balik lesen operasi kilang. Langkah yang seterusnya ialah dengan memasang CCTV berhampiran dengan sungai. Secara tidak langsung, ia dapat memudahkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang bersalah. Langkah-langkah tersebut perlulah dilaksanakan dengan segera supaya negara kita dapat melahirkan warga negara yang baik. Kesimpulannya, isu pencemaran air ini telah berubah menjadi masalah yang serius pada hari ini. Pencemaran air ini sebahagian besarnya datang daripada pihak perindustrian dan juga pembuangan sisa manusia yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kita mestilah bekerjasama dengan pihak kerajaan dan juga NGO untuk mengurangkan isu pencemaran air ini. Kesannya, persekitaran menjadi lebih kondusif dan selesa untuk masyarakat. Sekian, terima kasih.